Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi. Barakallahu fiq, dapat lagi kita sama-sama dalam slot bacaan hadis hari ini insya-Allah. Okey, silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang dah join bersama-sama hari ini insya-Allah. Okey, jadi saya ucapkan hari ini selamat tengah hari dan juga salam hari Sabtu. Okey. InsyaAllah, Alhamdulillah, dapat lagi kita bersama-sama daripada hari Isnin sampai hari Sabtu hari ini. Jadi kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Okey. Baik. Okey, komen yang pertama saya nampak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Islim. Bagaimana sebutan tu? Okey, insyaAllah. Kak Nur Kapna, Kak Asia Harun, insyaAllah. Baik, silakan masuk yang baru join. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Baik. Okey. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam Kak Alasawati, Kak Zaleha. InsyaAllah silakan masuk. Okey, insyaAllah dalam slot bacaan hadis hari ini kita nak tengok satu kisah. Okey, hari ini kita tak baca hadis, tapi kita nak tengok satu kisah yang mana seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi dan seorang sahabat Nabi itu seorang yang berilmu. Macam mana dia berilmu, macam mana dia jaga ilmu dia. InsyaAllah kita akan tengok kejap lagi. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, silakan masuk. Kak Kamisa, okay, Encik Saleh, Kak Azimah. Baik. Oh, Encik Aslim. Okay. Okay, terima kasih. Baik, waalaikumsalam Kak Nur Hashimah. Muka macam arwah Kak Siti, okey. Baik. Yang dah hadir macam biasa, okey. Tolong saya boleh. Kita nak sebar kebaikan, kita nak ajak ramai orang bersama-sama dalam slot bacaan hadis hari ini. Okey. Jadi boleh tolong sharekan live ini. Okey. Pakat-pakat share, ramai-ramai tekan button share insya-Allah, okey. Dengan kita sharekan kebaikan, kita sebarkan kebaikan, mudah-mudahan kebaikan yang lain akan datang kepada kita. Okey. Kita tak tahu macam mana kebaikan yang Allah akan berikan. Rezeki Allah itu luas. Macam-macam bentuk kan. Dari segi kesihatan, dari segi masa, kelapangan masa, dari segi ketenangan jiwa. InsyaAllah, okey. Semua itu adalah rezeki yang Allah bagi. Tak semestinya rezeki itu datang dalam bentuk keuangan, dalam bentuk harta. Tapi rezeki itu macam-macam bentuk. InsyaAllah, okay. Jadi, kita nak sebar kebaikan. Jangan lupa tekan button share, boleh? Laju-laju tekan button share. Ajak ramai-ramai bersama-sama dalam slot bacaan hadis kita hari ini. InsyaAllah, okay. Terbaik. Okay, yang dah share mantap, hebat. Okay. Pakat-pakat share insyaAllah kerana Allah Ta'ala betul kita nak sebar kebaikan. Kita nak bersama-sama berkumpul dalam slot bacaan hadis hari ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berkat kita bersama-sama ni menjadi asbab untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala insyaAllah. Okay. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang baru join, yang baru hadir dalam slot bacaan hadis kita hari ini. Okay. Silakan masuk. Saya ucapkan selamat datang dan juga selamat tengah hari. Good afternoon insyaAllah. Okay. Okay, terima kasih. Mantap Kak Fauzia dah share. Okay. Yang belum share jangan lupa laju-laju tekan button share, boleh? Okay, jadi saya doakan hari ini semoga semua sihat. Sihat-sihat tak? InsyaAllah. Okay, semoga segala urusan, walaupun hari Sabtu, ada apa-apa urusan hari Sabtu hari ini, semoga dipermudahkan. InsyaAllah, amin. Okay. Jom. Hari Sabtu kita nak berzikir sama-sama, boleh? Kita nak luangkan beberapa minit, beberapa masa, beberapa minit lah. Takkan saat kot. Okay. Okay, kita nak zikir sama-sama. Boleh? Kita nak berzikir. Okay, silakan masuk yang baru join. Yang bersama-sama hari ini dalam slot bacaan hadis tengah hari kita. InsyaAllah sebelum waktu lunch. Kedahadian lunch.
Okey. Ke ada yang puasa? Mungkin ada yang puasa. Saya ucapkan selamat berpuasa insya-Allah. Okey, jom kita selawat. Kita nak berzikir sama-sama. Okey. Sejak PKP duduk rumah ramai makin sihat. Ramai makin sihat kan? InsyaAllah. Okey, walaupun duduk rumah jaga diri. Okey. Jom kita nak zikir sama-sama. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. 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 Lagi sekali boleh? Lagi satu kali round dengan penuh bersemangat. Walaupun hari Sabtu, tapi kita kena sentiasa bersemangat waktu kita nak berzikir. InsyaAllah mudah-mudahan. Jom. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay. Mudah-mudahan dengan kita berzikir, okay, jiwa kita tenang, jiwa kita lapang. Okay, insyaAllah. Okay, terbaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam. Okay, Kak Aisyah, Kak Hayati, Kak Sadiah, Kak Murni, silakan masuk. Alhamdulillah. Kak Zuraida, Kak Azimah baru fikir nak lunch apa. Okay, silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang baru join, yang hadir, yang dah bersama-sama dalam slot bacaan hadis kita hari ini insyaAllah. Okay, dalam bacaan hadis hari ini, kita nak share sama-sama satu kisah seorang sahabat Nabi. Siapa kita nak dengar kisah hari ini, iaitu Sayyidina Ubay bin Ka'bah. Kenapa dengan Sayyidina Ubay ni? Kenapa kita nak bercerita tentang Sayyidina Ubay ni? Okay, Sayyidina Ubay bin Ka'bah dan ilmunya. Okay, kita nak tengok ilmu dia. Banyak mana ilmu dia, macam mana dia jaga ilmu dia, macam mana dia beramal dengan ilmu dia, insyaAllah. Okay, dalam slot bacaan hadis hari ini insyaAllah. Okay, yang dah bersama-sama, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Kak Umirus, Kak Zahurin, okay, Encik Adam, silakan masuk. Kak Salma, Kak Zainab, silakan masuk. Alhamdulillah. Okay. Dan yang dah masuk, yang dah bersama-sama, jangan lupa tekan button share, boleh? Sebarkan kebaikan bersama-sama. Semoga kita dapat bermanfaat bersama-sama. InsyaAllah. Okay. Okay, jom kita nak dengar hadis hari ini, iaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab dan ilmunya. Okay. Apa Ubay bin Ka'ab ni, apa ilmu dia? Kita nak tengok dari segi ilmu Quran, dari segi ilmu hadis ke, ataupun ahli sains, ahli ilmu hisab ke, insyaAllah kita nak tengok. Okay, silakan masuk. Okay, kita nak dengar hadis sama-sama hari ini kerana Allah Ta'ala, insyaAllah. Okay. Jadi komen dahulu seperti biasa. Jelas tak suara? Jelas tak suara saya? InsyaAllah sama-sama dalam slot bacaan hadis hari ini. Silakan masuk yang dah bersama-sama, insyaAllah. Okay, dalam slot bacaan hadis hari ini, walaupun tak ada hadis, tapi kita nak dengar kisah Sayyidina Ubay bin Ka'ab. InsyaAllah mungkin ada yang pernah dengar Sayyidina Ubay ni, kan? Jadi kita nak tengok ilmu dia. Okay, muka surat 117, insyaAllah. Siapa yang ada kitab Fadilah Amal,
boleh buka sama-sama muka surat 117. Okay. Yang tak ada tak apa, kita share sama-sama insyaAllah. Dekat skrin. Okay. Mungkin ada yang tengah masak ke? Okay. Ada yang sedang memandu insyaAllah. Okay. Boleh sambil-sambil boleh dengar. Ada yang bekerja insyaAllah. Okay, terbaik. Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih yang dah komen. Okay, silakan masuk ahlan wa sahlan yang bersama-sama, yang dah join dalam bacaan hadis hari ini. InsyaAllah kita nak dengar seorang sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kan, kenapa dengan Sayyidina Ubay ni? Dia buat apa? InsyaAllah. Okay. Alright. Okay, kalau dah ready, kita nak tengok kisah dia. Okay, jom. Baik, Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ialah salah seorang sahabat. Okay, sahabat siapa? Sahabat Nabi. Okay, salah seorang sahabat Nabi dan qari. Okay, dan qari yang masyhur. Maksud qari tu apa? Okay, qari itu ialah orang yang membaca Al-Quran. Kan, kalau kita tengok kadang-kadang dekat TV2 pertandingan orang membaca Al-Quran dengan taranum kan, itu kita panggil dia sebagai qari. Okay, seorang lelaki kita panggil dia qari. Kalau perempuan, qari'ah. InsyaAllah. Okay. Okay, terima kasih. Jelas, terbaik. Okay, Alhamdulillah. Silakan masuk yang dah bersama-sama dalam selawat bacaan hadis. Kita nak dengar satu kisah seorang sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Okay, jom. Baik, sebelum memasuk Islam lagi, maksudnya di sini, waktu Sayyidina Ubay ni lahir, dia tidak dilahirkan dalam agama Islam. Okay, jadi sebelum memeluk Islam lagi, beliau telah pandai membaca dan menulis. Okay, waktu zaman dahulu, ada sesetengah orang dia tak pandai membaca, dia tak pandai menulis. Okay, sama juga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu mula-mula Nabi tak pandai membaca. Okay, jadi waktu itu Nabi tak pandai membaca dan malaikat Jibril turun bantu untuk Nabi membaca, insyaAllah. Jadi waktu itu, sebelum Ubay bin Ka'ab ini dia memeluk Islam, dia dah pandai membaca waktu itu. Dah pandai membaca, dah pandai menulis. Jadi dekat situ, itu satu kebolehan. Waktu zaman dahulu itu adalah satu kebolehan. Jadi kebolehan itu bukanlah kebiasaan umum dalam kalangan bangsa Arab pada masa itu. Okay. Jadi itu kelebihan yang orang akan tengok macam satu kebolehan lah. Sebab waktu itu tak ramai orang yang pandai membaca dan menulis. Tapi Sayyidina Ubay bin Ka'ab waktu itu dia dah boleh membaca dan menulis. Okey. Kemudian setelah kedatangan Islam, okey, waktu tu kemudian barulah Islam hadir, Islam datang. Barulah kemahiran itu diperluaskan. Okey, waktu Islam dah datang, kehadiran Islam, barulah kemahiran menulis, kemahiran membaca itu diperluaskan, diperkembangkan. Okey, semoga lebih ramai orang yang membaca dapat menulis waktu itu. Okey. Namun demikian, beliau sudah boleh membaca dan menulis sebelum itu. Tapi untuk Sayyidina Ubay bin Ka'ab, dia tak jadi masalah sebab dia dah pandai membaca, dah pandai menulis sebelum kedatangan Islam lagi. Okey. Jadi beliau ini, Sayyidina Ubay ni, dia selalu berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menulis wahyu. Okey. Silakan masuk ahlan wa sahlan yang dah join bersama-sama hari ni. Kak Latifah, Kak Hasnah, Kak Kuema, Kak Ella, Kak Hasni, insyaAllah.
Okay, silakan masuk ahlan wa sahlan yang dah join bersama-sama dalam slot bacaan hadis hari ni. Okay, yang dah join jangan lupa tekan button share boleh. Kita nak sebar kebaikan sama-sama. Tekan share, sebarkan dalam banyak-banyak grup pun tak apa. Okay, boleh? Okay, baik. Jadi apabila Saidina Ubay bin Ka'ab ni, dia dah ada kebolehan membaca, dah ada kebolehan menulis. Okay. Jadi dekat situ dia dah ada satu kebolehan. Bila dia dah ada kebolehan, jadi dia boleh duduk, dia berada di sisi Nabi dan dia menulis wahyu. Waktu itu dia dah boleh terus tulis wahyu dah. Sebab dia dah ada basic pandai menulis, pandai membaca. Okay. Kemudian beliau sangat mahir tentang Al-Quran. Allahu Akbar. Kan Saidina Ubay bin Ka'ab ni sangat hebat ilmu dia. Waktu itu dia dah pandai menulis wahyu. Dia dah boleh tulis wahyu. Selain itu dia mahir tentang Al-Quran. Okay. Dia mahir tentang Al-Quran. Dan beliau ialah daripada kalangan mereka, okay, yang menghafal seluruh Al-Quran. Subhanallah. Dahlah pandai wahyu, menulis hadis. Mahir tentang Al-Quran, menghafal lagi Al-Quran. Subhanallah. Okay. Buku Kitab Fadilah Amal. Okay, Kitab Fadilah Amal. Cover warna hitam. Sekejap. Okay, Kitab Fadilah Amal, InsyaAllah. Okay, mana yang nak dapatkan Kitab Fadilah Amal, boleh tekan link dekat bawah. Untuk bahagian Al-Quran. Okay, InsyaAllah. Okay, dia menghafal Al-Quran semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Okay, waktu Rasulullah masih hidup lagi, Saidina Ubay bin Ka'ab ni dia dah selesai menghafal seluruh Al-Quran. Masya Allah, hebat kan? Sedangkan waktu itu dia tidak dilahirkan dalam Islam. Kan? Tapi dia sangat hebat. Dekat situ Allah bagi kebolehan dekat Saidina Ubay bin Ka'ab ni. Okey. Kemudian jadi dekat situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi pun bersabda, okey, Ubay bin Ka'ab ialah qari terbaik dalam kalangan umatku. Allahu Akbar, seronoknya. Kan Nabi mengaku, jadi Ubay bin Ka'ab ni ialah seorang qari yang terbaik. Qari yang terbaik. Sedangkan dia baru sahaja memeluk Islam, kan? Jadi dia qari yang terbaik dalam kalangan umatku. Okey. Kemudian jadi beliau ni dia sentiasa mengambil berat. Okey, beliau ini sentiasa mengambil berat untuk mengkhatam Al-Quran dalam tempoh 8 malam semasa solat tahajud. Allah, kan? Begitu Ubay bin Ka'ab ni dia ambil berat, dia jaga tentang ilmu dia, tentang ilmu Al-Quran ni. Jadi dia tekad dia nak khatamkan Al-Quran dalam tempoh 8 malam sahaja. 8 malam sahaja. Okey, semasa solat tahajud. Subhanallah, kan? Kalau kita fikir-fikir, hanya 8 malam nak khatamkan Al-Quran. Allahu Akbar. Okay. Jadi InsyaAllah kalau kita pun boleh. Kita pun boleh. Tak ada masalah, kan? Walaupun kita tak dapat nak khatam Al-Quran dalam 8 malam ni, kan? Tapi kita boleh khatam Al-Quran dalam sebulan. Betul tak? Dalam sebulan tu sebenarnya kita dah boleh khatam Al-Quran. Okay. Itu adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku. Okey, jadi satu hari Nabi berkata dekat Saidina Ubay bin Ka'ab. Nabi kata apa? Allah telah memerintahkan daku supaya membacakan Al-Quran kepadamu. Nabi cakap dekat Saidina Ubay ni. Allah perintahkan Nabi untuk membaca Al-Quran kepada kamu. Okey. Jadi
beliau bertanya, Saidina Ubay ni dia tanya balik, Ya Rasulullah, adakah Allah memerintahkan tuan dengan menyatakan nama saya? Dia jadi ragu-ragu lah kan. Sebab Allah yang perintahkan. Betul ke Allah perintah untuk aku? Jadi dia tanya balik dekat Nabi. Kan dia tanya balik dekat Nabi, waktu Allah perintah tu, Allah sebut nama aku ke? Ke mungkin dia macam tak yakin kan sebab Allah. Okay. Jadi Rasulullah jawab apa? Rasulullah menjawab, ya, Allah telah menyatakan namamu. Subhanallah. Okay. Jadi apa reaksi Ubay bin Ka'ab waktu itu? Lepas dia dah dengar jawapan, beliau menangis kerana tersangat gembira. Kenapa dia nangis kan? Sebab Allah nampak dia. Allah nampak usaha Saidina Ubay bin Ka'ab kan. Sampaikan Allah sebut nama dia dekat Nabi Muhammad. Sampaikan Allah perintahkan Nabi supaya baca Al-Quran dekat Ubay bin Ka'ab. Dekat situ dia sangat gembira kan, insya-Allah. Okey. Jadi dekat sini Allah nampak usaha dia. Okey. Jadi semoga kita juga boleh jadi golongan supaya Allah boleh nampak usaha kita, Allah nilai usaha kita. Okey. Dalam dia mungkin malaikat juga akan mendoakan untuk kita. Mudah-mudahan, insya-Allah, amin. Okey. Kemudian ini adalah seorang Sayyidina Jundab. Sayyidina Jundab bin Abdullah, dia berkata, saya telah datang ke Madinah. Saya telah datang ke Madinah untuk menuntut ilmu. Jadi Sayyidina Jundab ni adalah ahli baru, orang baru. Dia datang Madinah sebab dia nak tuntut ilmu. Jadi pada masa itu ada beberapa orang yang sedang mengajar. Ada beberapa orang yang sedang mengajar hadis kepada kumpulan-kumpulan pelajar di Masjid Nabawi. Waktu itu Sayyidina Jundab dia datang ke Madinah sebab dia nak menuntut ilmu. Waktu dia datang tu, waktu dia datang, dia nampak beberapa orang sedang mengajar, sedang mengajar hadis. InsyaAllah supaya Allah nampak segala usaha kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya aminkan semua doa family mengaji Tenten, insyaAllah. Kemudian terdapat juga halqah belajar secara berasingan di sisi setiap guru. Maksud halqah ni apa? Halqah ini sama juga dengan halaqah ataupun sesetengah orang panggil usrah. Usrah itu maksudnya berkumpul, satu kumpulan buat grup berkumpul, dan grup itu untuk kita share ilmu-ilmu, ilmu-ilmu agama. Jadi halqah ini orang panggil juga sebagai usrah. Kemudian jadi Sayyidina Jundab ni tadi, dia pun lalu dekat halqah tu. Dia lalu sampailah dia tiba dekat satu halqah yang saya dapati seorang yang seumpama musafir sedang duduk mengajar hadis. Agak-agak Sayyidina Jundab ni dia nampak siapa? Dia tengah lalu ni, ramai grup-grup usrah, grup-grup halaqah ni. Jadi dia tengah lalu, tiba-tiba dia nampak ada seorang halqah ni. Dia sedang mengajar hadis. Agak-agak siapa dia nampak, Kemudian jadi terdapat 2 helai kain di badannya. Dia nampak ada 2 helai kain di badannya. Jadi Sayyidina Jundab ni dia bertanya kepada orang ramai. Dia tanyalah dekat orang lain, siapakah syekh itu? Siapakah syekh ini? Dia tanyalah sebab dia dah nampak. Kemudian mereka menjawab, inilah penghulu orang-orang Islam, Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Jadi waktu ini Sayyidina Ubay dia dah jadi penghulu. Subhanallah, kan? Dia dah jadi penghulu orang-orang Islam. Kemudian saya pun duduk. Saya pun duduk dalam majlisnya. Majlis Sayyidina Ubay bin Ka'ab.
Okey, sampai dekat satu tempat. Maaf. Okey, setelah selesai mengajar hadis, jadi waktu itu Saidina Ubay bin Ka'ab dia sedang mengajar hadis. Setelah selesai je mengajar hadis, jadi Saidina Ubay ni pun balik rumah. Balik rumah. Kemudian Saidina Jundab tadi dia ikut. Dia ikut Nabi, dia ikut Ubay bin Ka'ab tadi sampai dekat satu tempat. Okey, sampai dekat satu tempat, Saidina Jundab ni nampak apa? Okey, dia nampak sebuah rumah yang sangat usang. Okey, yang sangat usang dan hampir roboh. Dengan peralatan yang ringkas. Okey, kehidupan yang sangat zuhud. Jadi Saidina Jundab ni dia nampak kehidupan Saidina Ubay ni sangat zuhud. Maksudnya sangat bersederhana kan. Rumah dia usang, rumah tu hampir nak roboh. Okey, hampir nak roboh dengan peralatan dia yang ringkas kan. InsyaAllah. Okey, subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam silakan masuk. Yang baru join sama-sama hari ini, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Kita nak dengar kisah Saidina Ubay bin Ka'ab dan ilmu dia. InsyaAllah. Okey. Kemudian Saidina Ubay dia bercerita. Okey, dia Saidina Ubay ni dia ceritalah. Okey, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, kepadaku. Jadi Nabi dia ada kata dekat Saidina Ubay, apakah ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Okey, dari segi keberkatan dan kelebihan. Jadi Nabi tanya Saidina Ubay. Kan Saidina Ubay kan dia mahir ayat Al-Quran. Okey. Jadi Saidina Ubay dia mahir ayat Al-Quran. Jadi Nabi tanya. Tak ada line dia ke? Alamak. Yang lain okey tak? Ada tak suara saya? Putus-putus. Dah okey ke? Okey. InsyaAllah. Okey, semoga dipermudahkan. Okey. Jadi satu hari Nabi tanya dekat Saidina Ubay ni. Nabi tanya, apakah ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Kita nak tahu juga, betul tak? Ayat yang paling agung dalam Al-Quran apa? Kita nak tahu Saidina Ubay ni jawab apa. Bagi dia ayat Al-Quran yang paling agung, apa ayat dia? Okey. Kemudian saya menjawab, Saidina Ubay jawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dia tak bagi tahu. Jadi Saidina Ubay waktu ni dia tak cakap. Dia kata apa? Dia bagi jawapan, Allah dan Nabi lebih mengetahui. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya sekali lagi. Nabi tak puas. Nabi tak puas hati dengan jawapan Saidina Ubay ni. Nabi tanya lagi sekali. Okey, ayat Al-Quran apa yang paling agung dalam Al-Quran? Okey. Tetapi atas sebab-sebab kesopanan aku tidak memberi jawapan yang sebenar, lalu aku jawab dengan jawapan yang sama. Okey. Kali kedua Nabi tanya. Okey, apakah ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Okey, tapi Saidina Ubay jawab jawapan yang sama. Jawab juga jawapan yang sama. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Dia tak mau bagi jawapan. Tapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya untuk kali yang ketiga. Alamak, ya ke ramainya yang putus line? Sekejap saya cek. Okey. Okey tak? InsyaAllah. Okey, jadi kali ketiga. Alamak, tak ada line ke? Okey. Dengar tak? Okey tak suara? Yang lain okey? InsyaAllah. Okey, jadi Nabi SAW dia bertanya untuk kali yang ketiga. Okey, first
First Nabi tanya Saidina Ubay, dia tak mau jawab. Dia tak jawab. Kali kedua, Nabi tanya lagi. Saidina Ubay tak nak menjawab juga. Jadi kali ketiga Nabi tanya lagi. Maka aku menjawab. Jadi Saidina Ubay pun menjawab ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran, iaitu Ayatul Kursi. Subhanallah, kan? Ayat yang kita selalu amalkan. Kan? Okey, jadi Ayatul Kursi ini adalah ayat yang paling agung bagi Saidina Ubay bin Ka'ab. Sebab itulah kita kena sentiasa amalkan Ayatul Kursi. Okey, Ayatul Kursi ini ayat yang boleh lindungi kita daripada bahaya, insya-Allah. Okey, terbaik, insya-Allah. Okey. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira dengan jawapan Saidina Ubay tadi. Dan bersabda, semoga Allah memberkati ilmumu. Jadi Nabi doakan untuk Saidina Ubay tadi. Okey, semoga ilmu Saidina Ubay tadi diberkati. Subhanallah. Okey, terbaik. Jadi pada satu ketika semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang imamkan solat, okey, baginda dia tertinggal satu ayat. Okey, waktu itu Nabi sedang jadi imam solat. Tiba-tiba Nabi tertinggal satu ayat. Jadi Saidina Ubay bin Ka'ab ni dia buat apa? Jadi Saidina Ubay ni dia tegur baginda. Dia tegur baginda sebab tertinggal satu ayat. Okey, selepas solat, apa jadi selepas solat? Okey, selepas solat baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah yang menegur aku tadi? Waktu aku terlupa satu ayat, siapa yang tegur aku tadi? Okey, jadi Saidina Ubay pun menjawab, sayalah yang telah memberitahu. Jadi Saidina Ubay ni jawab, dia yang tegur Nabi tadi. Apa reaksi Nabi waktu tu? Nabi marah ke? Kan? Okey, Nabi pun bersabda, okey, saya memang sudah pun mengagak bahawa engkaulah yang memperbetulkan ayat itu. Okey, waktu tu Nabi taklah marah. Okey, cuma Nabi dia dah dapat agak dah. Saidina Ubay lah yang betulkan ayat dia, yang betulkan Nabi terlupa satu ayat waktu solat. Okey. Jadi dekat sini ilmu Ubay bin Ka'ab ni disebabkan kecintaannya terhadap ilmu dan perkhidmatannya yang khusus terhadap Al-Quran. Jadi beliau juga menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap peperangan. Bukan sahaja Saidina Ubay ni dia mahir dalam menulis hadis, dia mahir dalam Al-Quran. Okey, seorang qari yang masyhur, tapi dia juga sertai dalam setiap peperangan. Okey, tak ada satu ghazwah pun. Okey, ghazwah ini satu peperangan. Tak ada satu peperangan pun yang beliau tidak ikut serta. Okey, semua peperangan dia ikut serta bersama Nabi. Okey. Jadi itulah kisah Saidina Ubay bin Ka'ab. Betapa Nabi sayang dekat Saidina Ubay ni. Kan? Nabi sayang dekat Saidina Ubay ni sampaikan Allah nampak. Okey, Allah nampak Saidina Ubay ni. Betapa dia gembiranya. Okey, sampai Allah nampak dia, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, terbaik. Hebat tak hebat Saidina Ubay ni? Okey, seorang sahabat Nabi. Okey, dia tidak dilahirkan dalam Islam. Okey, waktu itu dia belum lagi memeluk Islam. Okey, tapi setelah Islam datang, okey, Saidina Ubay dia memeluk Islam. Usaha dia sungguh-sungguh ni. Sungguh-sungguh dia nak memeluk Islam. Okey, dia pandai menulis wahyu. Okey, dia mahir tentang Al-Quran. Dia mahir, dia khatam Al-Quran. Dia seorang qari yang terbaik. Okey, Nabi mengaku sendiri Ubay ini qari yang terbaik. Okey, insya-Allah.
Jadi mudah-mudahan kita juga boleh jadi macam Ubay bin Ka'ab. Okey, macam mana kita nak jadi dia? Macam mana kita nak jadi macam dia? Okey, kita juga boleh beramal dengan Al-Quran. Kita khatam Al-Quran. Okey, semoga Nabi juga boleh sayang dekat kita. Subhanallah, insya-Allah kan, mana kita tahu nanti dekat akhirat Nabi cari kita. Allahu akbar. Okey, InsyaAllah. Semoga Allah juga nampak usaha kita. Walaupun usaha itu taklah besar mana kan, sampai kita nak masuk qori, nak masuk pertandingan. Walaupun kita baca Al-Quran setiap hari, satu hari satu muka pun tak apa. Okey, Allah nampak usaha kita. Kita nak melakukan amal kebaikan, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Okey, jadi baik. Terima kasih lagi sekali yang dah bersama-sama dalam slot bacaan hadis. Okey, kita dah dengar satu sahabat Nabi, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, dan ilmunya. Alhamdulillah. Okey, jadi syabas. Terima kasih yang dah bersama-sama, yang dah join dalam slot bacaan hadis hari ini, insya-Allah. Jadi saya doakan semoga kita semua semua family mengaji.com terus istiqamah. Kita nak lakukan kebaikan, semoga Allah dapat menilai kita. Semoga segala amalan kita yang kita lakukan menjadi asbab untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Terbaik. Terima kasih lagi sekali kepada yang dah share. Yang dah share, insya-Allah sama-sama kita kongsi ilmu. Yang dah share, yang dah like, yang dah komen, terbaik. Mantap. InsyaAllah. Jadi siapa yang nak dapatkan ini kitab Fadilah Amal, insyaAllah dalam ni banyak ilmu, banyak kisah-kisah, banyak hadis yang kita boleh beramal dengannya. Kalau nak dapatkan kitab Fadilah Amal, boleh tekan link dekat bawah. InsyaAllah. Nanti bila bacaan hadis, bolehlah sama-sama kita tengok. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam slot yang akan datang dalam bacaan hadis. InsyaAllah kita nak tengok apa lagi kisah-kisah yang boleh kita beramal dengannya, insyaAllah. Terbaik. Jadi yang baik itu datang dari Allah, yang kurang, yang salah saya minta maaf. Mana yang terkurang, insyaAllah saya cuba perbaiki. Jom kita tutup slot bacaan hari ini dengan tasbih kafarah serta suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah kita jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.